Jam. Kita teruskan. Okey, jom kita ringkas. Okey, lagi siapa yang tulis nota dekat TikTok tulis elok, yang salin elok. Jom kita share apa itu syurga. Nak jadi rumah tangga kita ni rumah tangga yang boleh bawa pergi syurga. Apa itu SYURGA tu tadi. InsyaAllah malam ni kat sini. Esok kita jumpa lagi dekat TV Hijrah lah pula. Esok pakai tengoklah pukul 9 kot. Hijrah berselawat. Esok kita share pasal bapa. Saya dengan bos saya lah, Ustaz Don Daniel. Saya kerja jadi kami berdua akan bagi tausiah dalam Hijrah berselawat. Tengok esok pukul 9 kot. Tapi esok dah program. Hampa pilih lah nak tengok mana. Semula malam itu. Esok apa? Nasyid. Esok kita dengan UNIC. Oh ya. Sama-sama lah. Mata tengok UNIC, phone bawah tengok buka Hijrah berselawat. InsyaAllah. Okey, baik. S yang pertama. Dalam membina rumah tangga syurgawi ni, Allahumma salli ala Muhammad, ni untuk saya dan Ustaz Fidaw dan semualah. Sebenarnya Ustaz, tajuk ni tajuk saya minat, tapi tajuk yang saya paling takut hari ni. Pasal kita akan diuji kan. Kita tak tahu maklum. Saya ada kenalan seorang tu, kenalan yang mana saya kenal dia berpisah dengan isteri dia waktu dia umur 68. Dia kawan ayah saya sebenarnya. 68 berpisah. Lama tu mengharungi perkahwinan. Kan? Okey, tak apa. Jadi kita tengok. Okey, S yang pertama. Untuk memastikan rumah tangga kita ni dibawa sampai syurga Allah, S yang pertama adalah syariat ataupun syarak. Orang macam kata syarak. Kunci kepada rumah tangga kita ni, perkahwinan kita ni, mestilah pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci dia. Tengoklah statistik 2020 ke 21 ke, lagi-lagilah COVID baru ni, banyak semua. Ya Allah, perceraian punca paling besar sekali. Paling besar ni bukan nombor 1. Nombor 1 ni kalau tengok nak tergelak, ubat gigi tak sama, suami balik raja, buka semak, letak bawah je, dia jadi nombor 8 kat lantai. Faham tak nombor 8? Dia buka dengar berak. Kali ingat luar dalam pun dia tengah juga, dia jadi nombor 8. Biarkan tu lah. Isteri dia dah kemas. Tak tahan berpisah. Tu ranking nombor atas tu. Abang saya nombor 2 sempat bahagian keluarga, pejabat agama Islam daerah Hulu Langat. Memang dia cerita kalau yang main isi borang, pasal apa akak nak cerai, muka elok, suami pun handsome. Cerita benda-benda kecil dah. Letih Zahwal, saya buka lampu, dia tutup balik. Dia keluar tandas, dia buka lampu, tak mau tutup. Saya dah boleh tutup. 5 tahun dah saya tutup lampu toilet. Lampu toilet je. Kita nampak, kita gelap malam ni kan. Itu punca perceraian. Kat sana, tak kira lah kat sini boleh jadi ada juga. Tengah-tengah bandar. Tapi saya nak pindah sikit kat sebelah ni. Akhirnya, pakar-pakar keluarga, perkahwinan semuanya rumuskan. Ada satu nombor yang selalu berulang kat situ punca perceraian. Apa dia? Lama tak semayang. Kan? Kalau solat pun lama dah tak berjemaah. Kan? Puasa, isteri puasa, suami tak puasa. Kan? Sebulan, ada sebulan dua-dua suami isteri tak cukup 30 hari atau 29 hari puasa. Isteri sampai hari ni tak mau tutup aurat, suami JK masjid. Suami JK masjid, saya bukan Bushra kan. Isteri tak bertudung, anak hantar tahfiz. Waktu hantar pun dah selendang sat. Apa poin semua tu? Mengingkari arahan perintah Allah. Okey, kunci dia macam ni, pegang elok. Kalau pasangan itu berani melanggar perintah Allah, yakinlah dia juga akan berani lebih lagi langgar perintah pasangan dia. Seorang isteri kalau berani langgar arahan Allah, apalah sangat suami yang makan minum tidur macam dia juga. Allah pun dia lawan. Apatah lagi suami yang kalau aku tak masak tak makan dia ni. Bergantungnya suami dengan isteri ni, jodoh saya ni isteri kosong.
Saya boleh besok saja bagi dia pahala, betul Ustaz? Kita boleh buat. Sama. Sama lah. Kita boleh bantu dia. Boleh. Saja bagi dia Benar tu je, bagi usul bagi pahala. Kadang-kadang kita mahu makan pinggan daripada seorang pun tak mahu nak basuh. Buat kita tak mahu nak basuh. Kita pergi sini tengok banyak yang lain. Kita tambah lagi. Hujan. Tak pahala betul lah. Kita juga apa? Masih apa? Tak tahu. Itu kalau boleh orang sama mesti kita. Padahal dah penuh 2 hari dah. Betul. Kita saja bawa tak nampak kau dia nak pergi buang kan. Dia dengar bang. Abang ayah lah bang, tak abang gurau bang. Takut. Kan? Okey. Bapak kerja dah bang. Saya dah kerja dah. Betul lah, buang sampah betul lah. Kan? Lain jadi buang sampah kita juga tau. Kita tak tahu balik ada tadi. Kalau dia boleh langgar arahan Allah, apalah sangat suami dia. Ibu ayah semua, jom jaga 3 benda. Soal apa benda saya bagi. Pertama, apa-apa dengan Allah ni, solat mesti berjemaah. Okay, saya minta maaf lah Pak Long. Kalau saya tak nak banyak dalil sangat, saya tak mau main sirah banyak sangat, tu kita tengok dalam sesi lain. Saya nak cuba malam ni Ustaz Firdaus, kita bagi yang praktikal sikit. Ustaz, macam mana Ustaz nak syariat syarak nombor 1 ni? Okey, jom kita buat. Pertama, mana pun abang, kakak, lagi-lagi yang baru kahwin, jaga solat berjemaah. Sungguh pun, tanyalah fiqah. Kalau dari sudut fiqah antara dua, solat awal waktu berseorangan dengan solat berjemaah hujung waktu, mana afdal? Ulama fiqah dan kata berjemaah walaupun hujung waktu. Berjemaah. Baru saya faham Ustaz. Dulu saya tengok ayah saya duduk kat sofa, tak siap lagi kah. Dia ambil uduk awal lagi. Dia tak tahu orang perempuan ni dengan tudung buka sana sini kan. Bukan senang. Kena baru nak masuk Allah terkeluar ni, buka pula Assalamualaikum 10 minit lagi. Kan? Tak siap lagi kah. Kita ni lama dah atas jadah. Tapi afdalnya fiqah begitu. Mesti jaga solat berjemaah. Yang kedua, baca Al-Quran berjemaah. Pasal apa dalam Ramadan Nabi kena tadarus double dengan Jibril alaihi salam. Nak sebutnya tadarus ni benda penting dalam sesebuah keluarga. Memang kena mengaji sekali. Allah Ustaz, saya pengurusi masjid, bila baca Quran dengan bini? Boleh. Al-Muq sebelum tidur. Kan? Al-Muq setiap malam boleh buat, kecuali tidak masjid lah. Kan? Dia ke masjid, mesti tidak rumah. Betul tak? Jadi bayar semua abang-abang akak yang baru kahwin 5 tahun ke bawah ni kan, tak apa, ini cantik ni, usia perkahwinan yang fresh ni, kena budayakan terus benda ni. Al-Muq sama-sama. Kalau saya boleh mengaku kat atas pentas ni, saya pun tengah berjuang juga ni untuk dapatkan Al-Muq setiap malam dengan isteri. Yalah, kadang-kadang balik ceramah pukul 12, isteri lain ada. Kita pun bini lain lah, aku pun lain lah. Esok Al-Muq kan. Tak apa, kita buat sama-sama. Apa maksudnya? Baca Quran. Suami baca, isteri semak, isteri baca, suami semak. Yang kedua. Yang ketiga, yang ni yang Nabi tunjuk terang-terang lah. Rasulullah SAW membawa semua kawan-kawan di live kita ni, setengah guru kita sebut, Nabi membahagikan malam kepada 3. Kurang apa kita ni Ustaz? Sebelah? 11.5? Lebih kurang tu nak. Coconut shake banyak Okey. Nabi bahagi malam kepada 3. Apa maksudnya? Rasulullah tahajud bangun malam 3 round. Makna bangun, lepas tu tidur, bangun balik, tidur, bangun balik, tidur. Okey. Bila Nabi kejut isteri? Pada round ketiga. Saat balik kita balik ni, kita tidur kan. Kalau 12 bagi 3, saat balik pecahan pertama pukul berapa? Yang saya ingat round ketiga 4.5. Okey, round kedua pukul berapa? 2.5? Boleh? 2.5 lebih kurang lah 2.5. Okey, round pertama katalah pukul 12.30 1. Macam itulah. Okey, so balik tahajud, Nabi buat, lepas tu Nabi tidur. Nabi bangun pusingan kedua, Nabi tahajud, tidur 4.5. Nabi bangun 4.5. Waktu tu yang Nabi tepuk kaki Aisyah. Itu yang ada riwayat yang Nabi sujud, dahi Nabi berlaga dengan kaki Sayyidatina Aisyah, yang menjadi hukum di kalangan para ulama, berlapik tak berlapik, batal tak batal, yang jadi khilaf di kalangan mazhab muktamar yang 4 ni. Syafi'i kata batal, mazhab lain kata tak batal. Pasal apa? Pada anggapan mereka ketika sentuh tu Nabi berlapik, Aisyah berselimut.
Maka dahi Nabi bukan kena direct kulit, tapi kena seluruh di kaki Sayyidatina Aisyah. Okey, tak apa. Tapi hadis tu sabab wuduk dia bila berlaku peristiwa tu 4:30 pagi lebih kurang. Apa maksudnya? Lagi-lagi lah bulan Ramadan, Nabi kejutkan anak isteri dalam Ansyar al-Awakhir Ramadan, 10 malam akhir Ramadan. Nabi kejut anak isteri. Maka paling kurang jom dalam menjaga syariat ni kita jaga 3. Kita ulang balik. Yang pertama apa? Solat berjemaah. Yang kedua Quran berjemaah. Yang ketiga solat sunat berjemaah. Solat bangun malam. Kan? Ini kena beza sikit insya-Allah. Okey, jaga satu. Okey. Ustaz Firdaus, ada orang sebut, saya pernah satu forum, saya ingat di tempat saya mengaji di UIS, dulu quiz. Bangun seorang Allah dia tanya, kata, Ustaz, saya nak tanya, ada kawan saya ni, tempat kerja saya, mereka ni bahagia saya tengok. Bahagia macam mana? Saya tanya, bahagia macam mana kah? Bahagia dia pelik, Ustaz. Kenapa? Mereka setiap Sabtu malam Ahad, mereka boleh pergi kelab malam sama-sama suami isteri. Tak ada siapa marah. Aku tak marah, tak marah aku. Kami masing-masing dah very understanding. Kalau nak buat maksiat tu ada saja aja speaking bagi elok. Kan bagi nampak lawa syaitan memang buat gitu bagi nampak elok jangan. So kalau dalam kelab malam tu pun dia cerita pasangan dia kalau dah kelab malam, mana waktu tu suami dia nak berjoget dengan perempuan lain, tak apa, sebab aku pun boleh berjoget dengan lelaki lain. Kami saling meroboi kepala otak. Tak ada masalah, kami bahagia. So kenapa kami perlu bergantung dengan syariat tadi? Okey, kita nak jawab macam mana? Bukanlah jawab sangat, tapi kita faham macam mana. Kita faham bahawa bahagia yang kita kejar sangat ni adalah bukan terhenti kepada dunia sahaja. Kita nak bahagia sampai akhirat. Apa makna bahagia di dunia? Tapi Nabi sebut dah dalam surah Yasin, bila mana man ba'asana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapa kejut kita ni? Lama dah kita tidur di perkuburan barzah ni. Tiba-tiba bangun, kata Nabi dalam Quran tadi. Man ba'asana min marqadina hadha, orang-orang yang kufur berkata hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Benarlah apa yang Nabi sebut, apa yang Allah janji, kita ni akan bangkit balik. Akak yang kononnya bahagia sangat dalam maksiat tadi, akak pun tahu benda itu tak betul. Akak kena ingat, akak akan bangkit semula dengan suami. Okey, waktu tu Nabi kata apa dalam hadis sahih? Nabi kata suami pun ketika nak berjalan lepas bangkit tu nak ke mahsyar, kalau mabuk ada orang dok keling-keling ni, nampak hujung anak mata ni, panggil apa? Keling kan? Dok keling-keling nampak, dunia dulu. Dia akan mengelak tak bertemu dengan isteri. Pasangan akan mengelak supaya tak jumpa. Sebab apa? Bila duduk depan Allah, kalau pun nak masuk dalam syurga Allah, nak lepas titian sirat ni, Allah akan tarik balik. Bila pasangan datang. Ya Allah, depan kamu ni ya Allah, suami aku ya Allah, 10 tahun 50 tahun aku kahwin dengan dia, sekalipun dia tak pernah ajak aku sembahyang jemaah dengan dia. Keluarga kita ni semua akan keliling depan Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri, pasangan akan first. Kalau kita seorang perempuan, seorang isteri, suami mah ya Allah, ini isteri aku ya Allah, aku kahwin dengan dia, satu pun tanggungjawab dia tak buat, aku kena buat semua. Contoh, habis pasangan, anak pula main claim. Allah, masyar betul habis dah. Boleh bayar dah apa kesudahan, simpang mana nak pergi, kanan ke kiri, lepas dah titian sirat. Kalau tak lepas, apa kat bawah, kita semua tahu. Sebab tu bahagia ni jangan tertipu dengan bahagia yang palsu. Okey, hadis S apa yang tadi? Syariat. Nak pergi syurga, jaga syariat dalam keluarga kita. Okay. Why yang kedua untuk rumah tangga syurga ni, why yang kedua adalah yakin kepada Allah. Kalau dalam kurungan siapa buat nota tu, abang tulis tawakal. Saya nak mula macam mana Ustaz Firdaus? Yakin tawakal ni kalau kamu bujang. Orang bujang dengar elok. Saya jumpa kawan saya ni, Allah siapa dia orang Kelantan, maklum, orang Kelantan. Kira 5 orang dah tunjuk kat rumah, tak jadi semua. Kan? Buat seorang ni doktor, bukan HO dah, MO dah habis dah, apa kita panggil, praktikal. Bahasa hospital panggil HO, maklum.
Habis dah HO 2 tahun, patut MO, mana dah tetap dalam hospital mana dia bertugas. Mak mai kat mak tengok elok semua. Lepas tu nanti 2-3 hari tak bagi jawapan. Dia ni lelaki, tapi perempuan tu dia tunggu jawapannya. Pasal apa? Keputusan mak dia pegang. Kira 5 orang nak tolak. Sampai mak dia letak syarat, hang ni macam ni. Mak sebenarnya, mak nak hang ni ada rumah sendiri dulu. Hang kena beli rumah sendiri dulu. Kemudian hang kena ada kereta sendiri dulu. Kereta mak tak mau brand-brand Malaysia. Mak ni rasa baling dengan mikrofon ni. Geram kita dengar tu. Tak mau brand-brand Pro2 tu, tak mau. Nak brand luar Yang ketiga, hang mesti ada simpanan dalam akaun bank. Dia sebut berapa? Paling kurang 50,000. Duit. Kalau token minyak wangi tak boleh lah. Aku promote ni. Jangan tak bagi malam ni. Kalau balik tangan kosong tak betul lah. Kan? Kena rujuk. Apa ni? Kawan tu jangan nak ada dalam akaun. Okey, saya nak sebut apa yang banyak semua. Bagi orang bujang ini kebimbangan mereka. Mereka takut nak kahwin tak sebab nak bagi makan apa ada orang. Okey. Yakin. Apa dia yang kedua ni? Yakunu fuqara'a yughnihimullah. Allah janji. Siapa janji ni? Allah janji. Siapa Allah ni? Tuhan kita. Siapa Allah ni? Token kepada semua rezeki yang ada kat bumi ni. Siapa Allah ni? Allah yang boleh buat orang kedai kita ni orang tak nampak pun, tiba-tiba ada orang singgah. Allah yang gerakkan hati dia main beli kat kedai kita. Ni minta maaf kawan-kawan buka bazar belakang ni gerai-gerai. Saya pernah pergi bazar Ramadan, Ustaz. Ramai gila bazar Ramadan ni. Tapi satu kedai tu tak ada orang beratur. Tak ada orang, seorang pun tak ada. Akak tu duduk je. Okey, kita tak sangka apa-apa. Lepas tu tengok, ini bukti Allah tunjuk rezeki. Kalau kata ada, kalau kata tak ada. Saya sembang dengan seorang nelayan di Melaka. Ni orang bujang tengok tentang rezeki ni, yakin kan? Dia ni nelayan. Dia kata, Ustaz, laut ni luah tak? Luah, saya kata, luah abang. Luah bang. Ustaz rasa banyak mana ikan dalam laut ni? Bersihlah banyak, saya kata. Ustaz tahu tak, saya pernah turun 3 hari 2 malam tengah laut. Seekor ikan pun tak dapat. Saya turun, betul lah rezeki Allah. Kalau orang kata ada, orang kata tak ada. Baik, dalam perkahwinan, berita baik apa? Yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kamu fakir, kamu orang susah, tapi kamu kaya, jangan risau dengan perkahwinan. Aku akan kayakan kamu. Allah janji. Tanya orang lama depan kita ni, biasa tak ada benar nak bagi makan kat anak? Tak biasa ya? Tapi satu benda yang kita kena letak sebelah sikit. Ya tu Ustaz kaya dok pun Ustaz, saya anak 10 dia pakai sagar lagi. Saya anak 15 dah, dah naik Honda bulat, lampu depannya dah, belakang tak pernah hidup. Kata kaya kan? Itu silap faham kita. Bila kita hanya menyempitkan rezeki hanya kepada nilai wang ringgit, hak tu tak betul. Rezeki ni apa? Sihat. Rezeki ni apa? Boleh main masjid. Rezeki ni apa? Kaki boleh jalan, boleh pergi rumah Allah lagi. Rezeki ni apa? Saya tiba-tiba dapat panggilan, kawan ofis saya Ustaz Megat, kenalan dia di Rawang tu, duduk berniaga air balang je. Satu hari tu tutup kedai 2 minggu. Mana kawan ni pergi? Tengok minggu juga buka balik kedai. Abang, ni pun tak berniaga lama, tak sihat ke apa? Dah Ustaz, saya pergi umrah. Wish, abang berniaga sampai boleh umrah? Dah Ustaz. Ada satu hari tu saya duduk berhayak, tiba-tiba main satu kereta bus berhenti. Tanya abang, ambil sirap ke tu? Beli sirap. Ni abang duduk berniaga berapa lama dah? 5 tahun dah. Dah pergi umrah? Tak lagi. Doa lah saya hasil berniaga ni cadang nak kumpul pergi umrah. Tak apa abang, abang ambil nombor saya. Esok daftar umrah, kawan tu tanggung sepenuhnya rezeki. Inilah maksudnya ayat Allah tadi. Kalau kamu kahwin dengan niat yang baik, untuk Rabbul Basar. Kenapa kahwin? Nak tunduk pandangan, kata Nabi. Yang matlamat kedua, kenapa kahwin? Yahfazu furujahum, untuk kamu jaga kemaluan, yakni maruah kamu. Ada 2 matlamat ni. Allah akan yughnihimullah, memberikan kekayaan kepada perkahwinan kamu, InsyaAllah. Ini jangan bimbang.
yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal. Habib Ali Zainal Abidin, Ustaz Firdaus, Habib Ali Zainal Abidin kata apa? Dia semai di sini tak? Ustaz try bagi sini, syok. Suka tu. Habib Ali tengok dia berjalan, nak naik pentang tu, oh dah sayu dah, mata dah banyak. Suka semua tengok Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Dia kata apa? Beliau kata tawakal ni apa? Riwayat semua abang kakak silat. Tawakal ni adalah menyerahkan segala keputusan, output, hasil, kesan kepada sesuatu usaha kita sepenuhnya kepada Allah. Okay, apa maksud itu? Orang yang tinggi tawakal bermaksud dia adalah orang yang tinggi usahanya. Dalam keadaan selepas dia usaha, apa keputusan lepas tu? Jadi ke tak jadi, jadi A ke jadi B ke jadi atas ke jadi bawah, dia serah sepenuhnya pada Allah dengan penuh redha. Ada orang dia tawakal pada mulanya, tapi akhirnya dia tak tawakal lah. Tak apa, kita dah usaha dah, bismillah, serah pada Allah. Tengok tak jadi, dia marah Allah balik. Ini bukan tawakal yang sepenuhnya. Maka rumah tangga yang nak menuju syurga Allah SWT ni adalah rumah yang penuh tawakal. Takkan lupa kisah sejarah. Ingat tak waktu perang apa? Perang Parit ni, nak bagi jawab soalan sikit. Clue dia perang ni gali parit. Bahasa Arab kata apa? Peperangan Khandaq. Okey, ada nama yang kedua, peperangan Khandaq tu parit. Nabi lawan satu grup ni nama apa peperangan? Ahzab. Cantik. Kan kita lawan dalam urut nazirah sebenarnya itulah sejarah perang tu. Okey, kan tengok kali-kali tiba-tiba kantoi Nabi bunyi kerekak-kerekuk. Selak-selak baju Nabi ikat batu kat perut, menahan kelaparan. Kita lapar tak menahan ikat batu, Ustaz tu. Mana dahsyat lapar Nabi ni sampai Nabi ketatkan supaya tak masuk angin, supaya tak rasa kosong perut tu. Mai Jabir bin Abdullah, ini perut Nabi ni. Rasulullah lapar ke? Dia tak cakap bahasa bombok lah, cakap bahasa Arab lah. Nabi lapar ke? Oh lapar, tak makan. Rasulullah bisik Nabi, jom pergi rumahku, ada sikit satu pokok daging. Nabi kata okey, cantik. Nabi bila Jabir ajak macam tu, Nabi berdiri atas satu batu, pusing dekat sahabat-sahabat yang tengah menggali parit Khaybar tadi tu, Khandaq tadi. Nabi kata apa? Wahai sahabat sekalian. Dia main mata pula. Aduh. Ada lagi dah? Okey. Ada lagi. Ada lagi? Okey juga. Okey. Dugaan ceramah. Bincang dah banyak. Itu punya. Banyak Allah. Masjid mana? Masjid makan. Teriak orang sedih. Kan? Nabi pusing kat sahabat sama orang. Sahabat sekalian, jom ada jamuan di rumah Jabir. Tunggu dah, berapa kali ya Rasulullah, ramainya. Riwayat kata tak kurang 1000 orang. Ada riwayat lain sebut tak kurang 700 orang. Sahabat akhirnya semua konvoi di rumah Jabir bin Abdullah. Sampai rumah Jabir terkejut. Siapa paling berpeluh ke malam? Orang dapur, abang dia betul lah. Apa ramai ni, kita ada banyak ni je. Kemudian Nabi kata pada Jabir, wahai Jabir, pergi. Syarat dia, biar aku yang tuang lauk ni, biar aku yang cedok perut ni, sup ni biar aku bubuh. Jabir pun duduk dari jauh tengok Nabi cedok seorang sudah berpeluh. Macam kita jangka lah, orang ke 12 dah dapat ni, orang ke 50 ada lah kering lah. Tengok buh sampai cukup semua dapat sahabat tadi. Setelah riwayat lain sebut dalam kitab sirah, bukan setakat cukup, kekenyangan sahabat Nabi SAW. Terus sana, akhirnya terima kasih jami'ah, jazakallah khair, tabarakallah, Allah berkati kamu. Punya mukjizat ini disebut sebagai fadail, keistimewaan yang hanya ada pada tangan Nabi SAW. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya tentang keyakinan kita kepada rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi rumah tangga yang pegang pada syarak tadi. Allah yakin padanya, tawakal dia tinggi, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis. Why? Boleh nak? Okey, you yang ketiga.
Sikit lah boleh semua lah. Lebih kurang 10 minit tadi ha. Okey, U yang ketiga apa dia? TikTok. Tengok okey. Oh, mereka ni lagi lewat lagi ramai. Lepas tu orang ramai. Ni kita sambung ketiga lagi. Kita mula sekali. Okey, U yang ketiga yang semua ini kalau saya silap tegak-tegak lah maklum lah. Kan, takut nak cakap kita baru je nikah. Kan, aku ada isteri saya nak belakang. Isteri pun sedia tengok lelaki aku cakap apa ni, betul ke tak? Kan? Baik. U yang ketiga apa dia? Ummah. Okey, pegang. U yang ketiga ni, rumah tangga syurgawi kita ni adalah rumah tangga yang sedang membina ummah. Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna sebut pada kita banyak kali, ramai orang bercerita tentang daulah Islamiah, membina negara Islam yang baik. Ni macam orang kita semangat kan, pemerintahan Islamnya dan sebagainya. Ingat kata Syekh Imam Hasan Al-Banna, dalam melengkapi membina masyarakat yang baik, perlulah terlebih dahulu dibina Baitul Muslim, rumah tangga Islam yang baik. Hak ni tak dapat tidak. Kita kena ingat, hak ni saya nak tegak jugalah. Dalam sirah Nabi SAW, kita ambil sirah dulu. Nabi dengan anaknya yang bernama Ibrahim, waktu tu yang mengasuh, tak silap saya, namanya Asma ataupun Syifa. Ini juga nama yang menyambut kelahiran Nabi SAW. Kan ada 4 orang perempuan sambut Nabi lahir. Mana 4 orang perempuan wanita ni bidan waktu Nabi lahir, yang sambut di perut rahim Sayyidatina Aminah. Antara namanya Suwaibah. Namanya Suwaibah ni yang hamba Abu Lahab, yang dia lari beritahu Lahab, tuan bos, dia panggil bos, ni lahir dah anak buah hang Muhammad. Abu Lahab punya seronok belanja makan satu kampung. Itu yang setengah riwayat dalam satu hadis Nabi kata Abu Lahab diringankan azabnya pada hari Isnin, sebab hari Isnin hari kelahiran Nabi. Dia gembira dengan kelahiran Rasulullah, gembira sahaja diringankan azab api neraka Allah, apatah lagi beriman dan follow Nabi. Subhanallah. Ini nanti dalam Bushra Selawat dia cerita lebih lagi. Okay. Suwaibah, Asma, kemudian Syifa, satu lagi hilang. Satu lagi hilang. Okay. Okey. Kata salah seorang ni, waktu Nabi ada anak kecil bernama Ibrahim, Nabi masuk dalam rumah pengasuh tu sampai ke dapur. Ni seorang Nabi, seorang Perdana Menteri, dalam hari ini bahasanya Presiden, Ketua Negara, seorang pemimpin masyarakat, seorang yang sibuk urusan pentadbiran dan masyarakatnya, urusan mencari rezeki lagi, ketua keluarga. Tapi Nabi ketika bersama dengan anak dan isteri, dalam kisah ni Nabi bersama dengan anak, Nabi masuk rumah pengasuhnya. Kalau bahasa hari ni, rumah orang gaji lah. Nabi masuk rumah tu, apa sangat rumah orang gaji, bayar semua boleh bayang macam mana kalau rumah Rasulullah pun besar tu je. Kita letih Raubah tu, makam Nabi tu. Kalau masuk, Nabi pergi pula ke dapur. Sehingga riwayat kitab sirah sebut, bau jubah Nabi ni, bau masakan. Dia lah periuk semua duk masak, panas-panas. Nabi ambil anaknya Ibrahim, nama anak Nabi. Nabi pegang, Nabi senyum, Nabi tengok, Nabi pencium, lama-lama Nabi senyum. Nabi pun pelik dekat pengasuh anak Nabi. Dia kata, terima kasih jaga Ibrahim elok. Sebab tu Nabi sebut, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. You, pembinaan ummah ni bagi semua pasangan yang baru kahwin, saya nak sebut elok-elok. Dalam membina ummah kita ni, kita kena pastikan ummah pertama yang patut dibina adalah dalam rumah kita sendiri. Ramai juga ustaz-ustaz sibuk dakwah pagi, petang, siang, malam di luar, tapi terlupa ceramah depan anak dia. Ini bahaya ustaz. Kan, kita dakwah lah sampai dalam-dalam sana, sampai orang tak pernah dengar kalimah Allah pun dengar dari mulut kita. Tapi anak kita tak dan ajak Quran. Ini tak betul. Anak tu pun kena ada jadual. Sebab bila saya tak tahulah, saya cubalah buat, walaupun saya ni banyak lagi ustaz, saya cubalah buat dalam Google Calendar saya, setiap hari Selasa malam kelas Quran saya dengan anak-anak. Saya try buat. Banyak kali tak penting. Maknanya orang nak panggil saya ceramah, minta maaf, Selasa masa saya dengan anak untuk saya tengok Quran mereka. Saya try lah buat. Kadang-kadang terpaksa juga, penting lah satu malam kan, ganti minggu depan. Nak bagi ada waktu tu. Sebab apa Nabi kata, inilah pembinaan. Wa anzir ashiratakal aqrabin.
Lepas Nabi duduk 3 tahun secara rahsia berdakwah, kan umur 40, 41, 42, 43 Nabi diam je. Dapatlah as-sabiqunal awwal bila berabah Sayyidina Hamzah, Kharijah paling awal sekali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dapat sikit semua ni. Kemudian turun perintah wa anzir ashiratakal aqrabin. Tahun keempat dakwah Nabi, Allah kata apa? Hei Muhammad, bangun dakwah kepada aqrabin, kaum kerabat keluarga kamu. Maksudnya yang paling nombor 1 kena dapat sentuhan dakwah kita ni adalah ahli keluarga kita. Hak ni jangan lupa. Jangan miss benda ni. Saya kena jaga. Sebab tu Ustaz Medan hati-hati. Elok-elok dah seorang cukup. Kalau 4 kan payah nak dakwah. Kan? Saya selalu sebut kawan dia, ayah dia kahwin 4. Adik-beradik dia berapa kalau 32 orang. Mampu. Saya tanya ayah hang kerja apa? Ayah dia rupanya kerja jual jamu. Jamu ubat kuat lah. Boleh jadi dia nak buktikan kot. Dia pun kahwin 4. Udah setiap ibu lahir 5, 6 orang anak, 7, 8 orang anak. Jumlah adik-beradik kan lebih kurang 32 orang. Ni ingat-ingat lupa lah. Okey, tak apa lah, tak apa. Hang mampu, hang okey semua sudut, jalan. Tapi isu dia yang saya tak suka dengar setiap minggu bila saya nak ajak dia, jom kita ada program macam minggu ni. Waktu zaman kami mengaji, tak boleh bang, saya kena balik. Pasal apa? Saya nak ajar adik saya baca Quran. Okey. Lepas tu saya pun korek lagi. Ayah kan ada? Ayah macam tu lah bang. Kahwin pandai. Kami tak kena jaga adik-adik. Saya kebang saya dia, ayah dia tak ada depan saya waktu tu. Nak tampak dia tak salah, yang salah ayah dia. Okay, geram. Saya korek-korek lagi. Akhirnya apa tuan-tuan? Kakak-kakak dia 3-4 orang tak pakai tudung ni. So dia bukan isu hang mampu dari sudut duit sahaja untuk berpoligami, jadi tajuk lain lah pula. Tapi saya nak sebutnya adalah soal you yang ketiga, ummah ni. Dia bukan pada soal kahwin, suka-suka, bercinta, kahwin, batu program seksi, laga pipi, belanja, travel, beli kek birthday, patut anniversary, bagi rantai emas. Bukan setakat tu je perkahwinan. Perkahwinan membina ummah. Hang kena bawa bini ni dengan anak-anak ni syurga Allah. So kalau hang nak kahwin ramai boleh, ramai tu jugalah yang bawa ke syurga Allah. Tapi kalau lebih ramai hang kahwin, lebih ramai anak dan lebih banyak soalan depan Allah, lebih berpeluang kita nak jawab, tak ada apa. Sebab tu saya mengiktiraf diri saya sebagai presiden isteri satu. Presiden kelab isteri satu. Wah, ni ramai penyokong saya tu. Ada waktu tu saya seorang anak level tu. Sebab tak payah akhir zaman ni. Sebab tu Imam Syafi'i sebut yang paling afdal adalah perkahwinan yang isterinya seorang. Kata Imam Syafi'i. Ini fatwa, pandangan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab apa? Sebab you yang ketiga adalah soal pembinaan ummah. Ini kita kena jaga. Okey. Ustaz bila saya daripada tadi duk record tapi tak main, nak cari tak sempat. Tak silap saya, ni boleh betulkan kawan-kawan yang tengok dan semua yang ada kat sini. Tak silap saya ada hadis Nabi tentang Nabi sebut ibu kepada segala kejahatan akan bermula daripada rahim seorang perempuan. Maknanya manusia mana pun kat dunia ni yang buat jahat, dia bermula daripada lahirnya, daripada rahim seorang ibu. Maksudnya apa? Daripada anak tadi telah dikurniakan dalam surah Al-Insan ayat yang kedua tu, wa ja'alna inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kandungan tu dapat pendengaran dan penglihatan. Dia boleh dengar, dia boleh tengok. Bila waktu usia kandungan 4 bulan tu telah bermula pendidikan seorang ibu kepada anak dia, telah bermula pendidikan seorang ayah kepada anak dia. Lagu apa yang pasal lah kata, masjid mana yang ayah dia bawa waktu isteri duk mengandung, ibu duk mengandung tu, dia pergi masjid kan, tak pergi masjid. Ada tau kandungan dah 8 bulan dah, pergi Coldplay lagi, mampu ni. Ni kita orang sebut tu terang sikit. Orang sarat dah mengandung, pergi lagi fanfare, muzik kuat-kuat,
TV lagi, tempat-tempat dangdut, kan anak dengar tu. Kan? Memanglah hampa kata tak syok buka radio IQ, tapi kena buka untuk pendidikan anak. Memanglah boring lah sikit, tak betul lah kan, orang muda kan. Dia buat kata kena tengok dekat kurang nak pergi anak buang muka tu. Sebab kita gelap ini lawa lah kan. Tak semestinya kan. Tapi poin saya adalah pendidikan anak ni bagi tersebut, Quran kata lagi bermula daripada 4 bulan kandungan. Okey, hadis you takut melerat sangat. Okey, R yang seterusnya nak pergi syurga ni, rumah tangga kita nak bawa ke syurga ni, R yang seterusnya adalah rasa tanggungjawab. Kerana ada rasa tanggungjawab. Saat Firdaus tahu dah ada satu pasangan ni daftarkan penceraian pada tahun perkahwinan yang ke-6. 6 tahun dah kahwin, main daftar dekat Jabatan Agama, saya nak daftar penceraian lah. Cerai pun kena daftar lah, banyak silan lah. Lain ni sama lah. Undang-undang Malaysia ni antara undang-undang keluarga yang terbaik. Lepas tu jangan komen dah, ini undang-undang Malaysia jadi kena daftar, lepas tu tak daftar lah, kita dah nikah kat Sofla tu kira sah lah. Tak, jangan. Bukan senang fatwa-fatwa tu dikeluar dan digazetkan sebagai undang-undang syariah. Itu perbahasan ulama yang banyak dah. Okey, dia pun daftar, tanya kahwin berapa dah, 6 tahun dah, pasal apa akak nak cerai ni? Tak tahan lah Ustaz. Daripada mula saya kahwin sampai 6 tahun ni duk kerja main game je dia. Main game je. Duk main game. Ibarat sekalian, kalau orang lelaki pegang sini, it's okay tau. Tidak dia kali lagu ni, sudah. Hak tu dia tengah main game. Okey, abang-abang yang kaki game, tak salah tahu game tu. Game ni dia macam pisau lah. Pisau ni guna elok, sedap jadi masakan kat belakang tu. Tapi pisau yang sama juga boleh bawa orang tu ke penjara dan neraka Allah kalau dia tikam orang. Game macam tu lah, game ni pisau lah. Guna elok, guna tak elok. Apa berlaku? Payang saroi, busuk bengang dah. Orang bubuk kata Pampers anak, busuk bengang dah. Taik 2 kilo dah. Orang balik kata taik. Orang sini pun orang taik je. Taik pun dah gitu. Kira anak dia kata Allah 2 kilo dah Pampers. Dia tak, dia main game. Kawan tu saya duk kalau masak Ustaz, ikan kering apa semua. Abang, anak berak tu. Jawab gitu lah. Alah saya lah tukar Pampers lah. Setahun okey lagi. Setahun tu kan kentut orang ni lagi. Baru kahwin 6 tahun tak tahan Ustaz. Kahwin apa macam ni? Saya je semua. Ini bukan perkahwinan. Dia pula sama kat kita. Ini bukan perkahwinan. Tak buat apa saya dah. Balik kerja je full. Balik kerja je full. Sepanjang masa. Tak ajak anak Quran. Bila semayang main pun Ustaz letak. Tak tahu main lah. Dah. Bila dah milik. Anak tak ajak semayang. Ini pasangan yang tak ada R yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat ni iaitu rasa tanggungjawab. Apa maksud dia? Kalau kita dah lama kahwin, macam saya, Ustaz Firdaus dan semua yang mendengar, kalau kita akan berkahwin, tolong semak dulu apa kata Nabi, apa kata ulama tentang tanggungjawab seorang suami dan juga tanggungjawab isteri. Kena tengok. Khairukum li ahli, hadis dari. Wa ana khairukum li ahli. Dia kata aku paling baik dengan isteri dan anak-anak. Bukan isteri dan anak, aku paling baik dengan isteri dan anak-anak. Nabi kan ramai 11. Tapi semua isteri Nabi setuju dengan Nabi. Ustaz, bukan ada isteri Nabi merajuk boikot Nabi? Yes, memang ada. Dan Nabi pernah hidayah semua duduk seperti satu, kalau bahasa hari ni tasik dan Ustaz Firdaus. Dia panjang juga malam ni. Okey ke semua? Sikit lagi daripada tadi skip tu teknik ceramah. Okay. Nabi peluk 2 lutut paha Nabi ni, paha belakang dan dada. Nabi duduk healing tepi tasik. Tasik lah atau airan di situ. Duduk saat main As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar. Okay, kenapa nama As-Siddiq? Ini perangai dia. Sayyidina Abu Bakar ni tengok Nabi duduk, dia pun berlari, duduk tepi Nabi, peluk juga lutut, healing, tengok tasik. Tak cakap apa. Lalu pula yang ketiga, Al-Khattab, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok, dua orang ni ada, Rasulullah ada. Sayyidina Umar nak cari Nabi. Duduk, dia pun Sayyidina Umar pun pergi, duduk, peluk lutut, belakang, tengok tasik. Tapi Sayyidina Umar mana tahan.
pasal apa buat macam ni? Tak tahan tanya. Rasulullah SAW, pasal apa buat macam ni? Ada apa kat depan ni? Tengok apa? Sayyidina Umar kan? Sayyidina Abu Bakar dari tadi diam je, follow je. Sebab tu As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ni sifatnya adalah akan terus buat kalau itu dibuat oleh Nabi tanpa sebarang soalan. Itu As-Siddiq. Tapi Sayyidina Umar ni jiwa lain. Dia nak tanya, dia kena tahu sebab apa nak buat, baru nak buat. Jadi Ustaz beda macam tu lah jemaah masjid. Ada yang follow lah, ada yang tanya banyak, layan lah Ustaz. Masyarakat memang macam tu. Okay. Lalu kata Rasulullah, aku duduk sini pasal kena marah dan bini. Ni bahasa saya lah. Isteri berletek kat rumah, malah giling Ustaz. Saya kata, ya Rasulullah, aku pun main cari kamu nak tanya pasal tu, isteri berletek kat rumah. Saya kata, ya Rabbi, aku cari kamu Rasulullah, nak tanya macam mana kaedah mengatasi leteran isteri. Rupanya semua sama. Apa poinnya? Betul, Nabi juga ada isu-isu rumah tangga. Tapi again, bukan mengaibkan Nabi. Apa sahaja berlaku pada Nabi adalah uswatun hasanah. Untuk kita lihat Nabi handle macam mana. Okey, memang ada sifat kepada isteri-isteri Nabi. Kan ayat Quran tu, jangan haramkan benda yang Allah halalkan. Kan isteri dia kata jangan makan madu ni, tak elok. Madu ni tak sihat. Padahal madu tu elok. Tapi sebab madu kepada madunya yang buat madu tu bagi kat Nabi. Jealous. Kan. Okey. Balik semula pada cerita kita ni. Kat mana cerita asal tanggungjawab. Kan. Okey, balik semula kepada rasa tanggungjawab. Nabi ni kan seorang ketua segala macam kita sebut tadi. Tapi dalam riwayat bila Nabi balik ke rumah, Assalamualaikum, rumah isteri-isteri Nabi yang giliran 11 ni, kecuali Saudah melepaskan gilirannya kepada Aisyah. Sebab tu Aisyah jadi ulama besar di kalangan para sahabat. Sebab Aisyah dapat 2 malam, isteri lain satu malam je. Saudah ni waktu Nabi kahwin tua sangat lah, 68 ke 70-an waktu kahwin, tua dah, tak ada orang jaga. Nabi pun ambil Saudah, jom nikah dengan aku, kahwin, aku jadikan kamu isteri. Nabi nak jaga dia, orang tua yang keseorangan, tak ada waris. Maka giliran dia tak ada. Dia kata, ya Rasulullah, giliran aku ni bagi pada Aisyah. Sebab tu Aisyah alim kan, ulama besar di kalangan para sahabat. Nabi balik je rumah, Nabi terus ke dapur basuh pinggan. Kalau bahasa halim, Nabi tu sapu sampah. Ustaz tu, jangan letak pinggan dalam sipu. Nabi buang sampah juga. Kita ambil lah motivasi Nabi. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat kan. Kali ikut Amin kita Ustaz Amri guru sekolah di Sarawak. Balik ni pasal isteri pantang, Masya Allah, letih Allah, dapat sofa macam ni, galena. Tapi tak usaha bangun, ngasuh anak kan. Sebab subhanallah, segala jerit perih seorang suami menguruskan rumah takkan pernah sama dengan kesusahan peluhnya seorang isteri mengeluarkan anak daripada rahim dia. Takkan sama. Hak tu hujung nyawa, hidup mati. Okay. So yang ketiga ni rasa tanggungjawab. Masing-masing kena ada peranan dan tanggungjawab. Ustaz, mereka kata urus rumah ni kerja orang lelaki bukan perempuan, betul ke? Dengar ceramah Ustaz, dia pula kata, Ustaz, dah tu kerja perempuan bukan kerja lelaki, betul ke? Ustaz Bidros, kawan-kawan semua ringkas cerita, tanya guru-guru kita. Benda ni asasnya berbalik kepada perbincangan dan persetujuan suami isteri tadi. Setuju macam mana? Boleh belakang. Kan? Abang saya sekejap, bukan abang yang Al-Ustaz ni, nombor 3 kan, dia tengok walat malam ni. Dia waktu dia kerja waktu tu, dia ceramah malam je. Jadi siang, isteri dia guru kat ipak saya. Jadi waktu siang, dia jaga anak, dia urus rumah. Dia dengan dia masak semua, dia basuh baju, si dia bagi lipatkan. Waktu paling malam lipatkan Ustaz. Basuh baju aku rajin, 2 dalam mesin, titik kan. Dia jalan sendiri. Nah, lipat Allah kan, buat tak nampak kain tu. Okey, malam isteri balik, isteri urus anak, dia relax kan. Layan TV, main phone, baca grup WhatsApp, sembang-sembang. Sebab dia pun buat giliran macam tu, tak ada masalah. Kan? Satu kenalan saya di Johor, suami dia masak, punya masak, isteri tak pandai masak. Jadi dapur memang rajanya adalah suami. Isteri bagi karpet warna apa, pokok palsu nak letak tang mana,
lampu warna apa nak boh, memang pandai decoration. Dah dia bagi tugas macam tu. So secara asasnya soal tanggungjawab ni boleh dibincangkan di antara suami dan isteri. Okey, reka lagi G yang seterusnya, syurga. Nak birah. Okey, G yang seterusnya ni apa? Gabungan. Dalam kurungan boleh tulis kat situ gabungan ni apa? Apa cerita gabungan ni? Macam ni lah. Perkahwinan yang benar menuju syurga Allah ni, kita kena selalu faham, kita bukan hanya berkahwin di antara seorang lelaki dan perempuan, tapi perkahwinan adalah gabungan dua keluarga. Perkahwinan adalah gabungan dua sistem kehidupan. Perkahwinan adalah gabungan dua budaya yang berbeza. Saya bagi contoh mudah saja. Saya keluarga yang tak berapa makan pedas. Bahasa mudahnya tak makan pedas. Isteri saya sini bagi mabuk boleh bang? Cili ke cabai? Cabai buat lauk ulam. Tu dia ambil pak. Saya mula kami ingat hari kedua. Abang sat abang buka peti, tak ada apa. Buka tu dia letak pinggan, satu piring, tak piring, cabai 5-6 biji. Suap sikit, tak. Saya tengok Allah. Waktu berkenalan cinta tu tak apa. Mampu hirah aku. Hari ketiga, mak mentua panggil Akram, rumah mak buat makan sedap. Apa perlu dah. Mampu hirah macam tu. Pengantin baru kalau mesti makan cover baik je. Doa Allah barik lana ustaz, bacalah doa kan. Amin. Mak sila mak makan. Akan ambil tu mak masak ayam masak pedas. Sudah. Suap. Kena dah tu. Kunyah. Sedap mak masak, sedap mak. Ya Allah, nanti belum pedas ya Rabbi. Duduk 3 saat, mak kita tandas saat. Basuh mula tu. Tu guna kontra, kita tak makan pedas, kalau yang kaki pedas. Mak betul saya memang syarat dia mesti ada cili je. Kan? So kita akan faham bahawa perkahwinan ni adalah gabungan dua sistem kehidupan. Keluarga saya, walaupun setengah orang tak suka lah bagi contoh diri sendiri, tapi saya rasa contoh ni bukan mengangkat kami, tapi nak sebut contoh yang paling kami rasai. Keluarga saya takkan makan kalau semua kursi dah penuh duduk, baru Allah membarik lana. Keluarga mertua saya, siapa siap dulu, dia makanlah dulu. Tak suruh orang lain pula makan dulu. Sebab apa? Sesuai dengan keadaan. Sesuai keadaan. Rumah mertua saya TPR, sesuai. Kalau semua pun tak muat, kena ada duduk bawah juga. Rumah saya tu kena duduk semua. Okey. Syarat berbeza, tak sama. Jadi sistem tu akan selalu bertemu pada awal-awal perkahwinan. Akhirnya saya jumpa jalan. Ni adik-adik yang baru nak tahu ni, boleh ambil tips ni. Apa dia? Yang pertama, kita kena faham bahawa Syekh Yusuf Al-Qardawi sebut dalam kitabnya apa beri kita ngaji tu, ada al-ikhtilaf fi tafarruq masyru' wa tafarruq mazmum. Perbezaan pandangan antara dua ni, Syekh Yusuf Al-Qardawi kata memang Allah jadikan manusia ni secara fizikalnya tak akan sama, buktinya cat jari pun tak sama. Kita dengan isteri kita tak akan sama. Kena ingat benda tu. So apa yang jadi benda tengah-tengah? Pertama sekali, balik semula pada hadis Nabi. Nabi kata apa? Seorang lelaki adalah ketua kepada rumah tangga dia. Akan tetapi Nabi kata, perempuan wal mar'u mas'ulun fi baiti. Perempuan adalah ketua dalam rumahnya. Apa maksudnya? Kata ulama kita, setakat hal ehwal teknikal rumah tangga, kalau isteri nak buat keputusan, bagi je dia buat keputusan. Kita suka warna hijau, tiba-tiba bini nak decoration warna pink, bagi je. Dah, abang hijau, abang ni darah hijau, lari pun dalam markah contoh kan. Selit lah sikit, takkan tak selit. Jadi kita hijau kan, tiba-tiba dia nak pink juga, tak payah benda tu, ambil warna je pun. Dia kena korban lah. Kena korban lah. Kan, isteri saya suka pedas, tak apa, ayang lah ni macam ni. Setiap kali masak, kita buat 2 mangkuk lauk. Satu hak pedas, satu tak pedas. Lah ni saya menang, dia pun makan tak pedas mana lah. Kan, benda-benda kecil bagi dia lah. Pokok mana nak taklah rumah, kan, alah kaki nak tulis welcome ke ahlan wa sahlan, ikut dia lah. Tak payah bincang lah benda tu. Tapi patah balik, Nabi kata lelaki ketua rumah tangga, benda-benda besar suami kena putuskan. Anak mengaji mana sekolah, tahfiz ke tak tahfiz, kan?
bisnes apa kita nak start. Ayah nak kerja ke mengasuh anak saja, kita buat keputusan. Itu ketua keluarga. Okey, benda-benda kecil ni bagi dia isteri buat. Itu kena jaga, satu. Yang kedua, apa dia? Kena ada saya dah sebut juga tadi, kena ada tolak ansur lah. Ada benda yang kita korban, ada benda yang dia korbankan. Ni kat sini kita kena faham ada gabungan. Dan last sekali malam ni, boleh merahmati Allah sekalian, alhamdulillah fokus semua dah. Kat TikTok okey, sihat semua. Alhamdulillah 2.5. 2.5k menonton. Ya. InsyaAllah. Terus bagi singa tengok singa rupa macam mana. Tak jumpa lagi dengan ni bagi rezeki. InsyaAllah. Boleh follow saya juga insyaAllah. Dan itu. Okey, baik. Okay, last sekali masih semua jom kita tengok. Last sekali adalah A ni apa? A ni start Firdaus surah Al-Baqarah kot dah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Okey, ini apa? Aman kurungan tenteram ataupun sakinah. Rumah tangga kita ni nak pergi syurga Allah, kita kena make sure rumah tangga yang aman. Rumah tangga yang mencapai maksud ayat tadi, tiga benda: sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang tenang. Tenang ni simple saja. Tenang ni iaitu ketenangan yang bila melihat pasangan menyejukkan mata kita. Ini kena jaga. Saya tak pastilah orang obok ni ada lagi yang berlepak sini. Kedai mamak ada lah. Ada yang mamak lah. Ujung dari lepak. Kedai kopi lah. Kan, saya entahlah, mata saya tak apa nak seronok, sakit mata kalau tengok ayah-ayah yang pukul 12, 1 lepak kedai mamak lagi. Come on lah, dah kahwin kot kan, kan ada anak kat rumah kan. Ulama ajar kita banyak. Waktu anak nak tidur tu, ni siapa nak ambil nota tulis elok. Waktu anak tidur ni, ayah saya lah ajar, Ustaz Tayyib Azamuddin ni. Ayah saya kata waktu anak tidur tu, dia kata duduk kat kepala anak, baca sungguh-sungguh Alam Nashrah. Siapa yang kena buat baca ni? Ayah kena baca. Duduk kat kepala anak kan, yang kepala anak saya baru duduk, Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nashrah laka sadrak. Baca. Habis sampai ayat ujung tu, tarik nafas sekali, tiup dekat ubun-ubun kepala anak. Yang bahaya ayah saya ni, kami bawa ambil family day kat Lestar. Hari ni lah, hari kedua, satu malam ambil homestay. Dia dah duduk kami 6 kali, anak-anak semua lelaki anak dia. Dia akan sebut tau, dia kata, Abah tengok hak tu macam lama dah tak baca Alam Nashrah kat dia tu. Dia cakap tu, aku berpeluh semua. Dia macam tahu tau, kita ayah ni baca dah Alam Nashrah kat anak kita waktu tidur. Sebab dia kata apa? Kalau baca ni, poin dia adalah kalau baca akan nampak sedikit kesan beza pada anak yang dibaca Alam Nashrah. Laka sadrak, dadanya dinashrah, disegarkan, dicerahkan dadanya. Kemudian kalau anak pergi sekolah, ayah ni memang penting. Salam anak cium tangan, pegang kepala dia, Allahumma faqihhu fid-din. Kalau perempuan, Allahumma faqihha fid-din. Tiup kat kepala anak. Lepas tu barulah nasihat lah, jangan elok, jangan main, jangan buah kan. Ayah dengar banyaklah report ni. Kan, doa dulu. Kan, semua ni penting. So kalau ayah masih lepak tengah malam, kan, come on lah, daripada zaman tadi kau sampai universiti dengan kawan dah, kan dah kahwin. Siapa suruh kahwin? Aku geram ni. Dah kahwin, nak buat perangai bujang lagi maknum, nak lepak lagi, nak main dam lagi, nak beli mengat. Boleh mengat, ada masalah, ada isteri anak-anak, dia ada tanggungjawab. Maka jaga yang hujung ni apa dia? Aman, sakinah, tenteram. Pastikan rumah kita adalah tempat ketenangan yang paling kita dapat sekali. Bahasa orang tua dia macam ni tau, kalau balik rumah mudah lena, cantik. Ni ukuran fizikal lah. Duduk kat rumah, Allah sedap tu, duduk rumah saya nak lena, tenang, rumah tu okey. Kalau balik rumah sat-sat, tengok WhatsApp,
Abang keluar tak no, ajak kawan, ajak jumpa, sat keluar. Tenang tu di luar, bukan di rumah. Ni bahaya. Sebab apa? Matlamat perkahwinan ni adalah sakinah, ketenangan. Mesti capai ketenangan. Okey ustaz, macam mana nak tenang? Okey, jom kita tutup sama-sama. Pertama sekali, nak boleh sampai aman tenang ni, tak lain tak bukan, mesti dengan rumah tadi dihidupkan dengan majlis-majlis zikir. Kena banyak zikir, kan? Lepas semayang jangan doa terus bang, zikirlah sikit, kan? Dahlah semayang duk qul Allahu ahad yang banyak dengan wal aus. Hak tu je hafal dah. Macam mana ustaz? Hafal sebelum akad nikah, takut pak mentua tanya. Tukarlah sikit. Jadi lepas semayang simple saja. Ulama ajar kita antaranya la ilaha illallah jangan tinggal. Kalau maghrib subuh tu 10 kali la ilaha illallah, dengan Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Okey, malah lagi jangan tinggal ayatul kursi lepas bagi salam. Allahumma la ilaha, zikir sikit supaya rumah tadi dihidupkan dengan zikir. Kan? Jangan dah hantu baru nak panggil darul syifa berubat rumah. Pun boleh ubat sebenarnya. Okey, itu satu. Yang kedua, nak bagi aman rumah tadi, setiap hari ada alunan ayat Al-Quran. Balik pada yang awal tadi, baca Quran. Dalam rumah dia ada bunyi Quran. Dia selalu dengan bacaan Quran. Okey, yang ketiga ni dia teknikal sikit di bawah sekalian. Teknikal sikit. Anak patung, kalau anak dah capai akil baligh, sebaiknya dielakkan. Anak patung ni kalau mazhab Syafi'i haram kepada usia selepas akil baligh. Ustaz, termasuk teddy bear ke? Ya. Oleh orang ni batal busuk saya, tak payah mengada. Ikut je ulama kata apa. Kan? Sebaiknya anak patung ni dielakkan. Anak patung ni Imam Syafi'i bagi hanya pada permainan kanak-kanak. Sebab apa? Benda tu takut menghilangkan keberkatan. Okey. Lain lagi daripada anak patung ni, apa dia? Kurangkan perkara-perkara yang melalaikan. Setengah budaya orang kampung dulu-dulu lah ni saya tak tahu sebab saya jarang duduk kampung. Saya banyak duduk di Bangi lah, di Selangor. Orang kampung dulu rumah dia nak roboh pun tak apa, yang penting dalam rumah ada subwoofer, speaker box. Gedung-gedang orang pasang kat kau. Dia kira nak, yang penting rumah ada wire karaoke lah. Benda tu, benda yang melalaikan ni semua akan tercabut keberkatan dalam isi rumah. Hak ni kena elak. Dok Zat, saya nak juga mikrofon. Boleh? Taranum lah. Alhamdulillah. Latih azan ke. Kan? Ataupun bila izara'i. Okey lah. Lagu-lagu macam tu jalan. Qasidah yang Hanana apa semua. Okey ni okey. Okey. Yang ketiga, ni orang Islam tak buat aku, tapi takut ada anjing. Peliharaan seperti anjing. Setengah ulama bahas lebih dalam lah. Burung dalam sangkar. Semua tu tak boleh. Macam-macam lah tu saya tak mahu sebut dan takut sensitif. Peminat burung marah lah pula. Tapi benda-benda macam tu kita elak supaya menjemput keberkatan dan ketenangan dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Jadi bayar dirahmati Allah sekalian. Cantik lah tu. Cukup lah tu. Panjang sangat Ustaz no. Wah. Ada lama yang bagi dojo. Dulu lah. Kita pun nak buat lagu ni bukan selalu. Imam Haqi ini betul-betul berapa hati sikit juga lah kali kan. Alhamdulillah. Terima kasih lah ya bersama ni berbapa promo okey dia pun nak cari macam mana nak follow Tio Akrab apa Tio Akrab InsyaAllah boleh jumpa ini dia tengok kita berbapa itu amal tadi tengok apa tu ni 2.6 kilo Alhamdulillah pakai dah tengok Ustaz video saya InsyaAllah. Baik Ustaz, saya buat kesimpulan ujung lah. Okey, mari semua tuan-tuan dan abang-abang kakak yang bersama kita dalam rumah tangga syurgawi ini. Sekali lagi saya nak ulang, kita sebut pada awal tadi adalah ingat memisahkan di antara suami dan isteri ini adalah kedudukan paling tinggi yang sangat diburui oleh syaitan dan iblis. Kerana siapa yang berjaya mencerai-beraikan suami isteri, dia akan naik pangkat di kalangan dia. So kita kena jaga sungguh-sungguh benda ni. Jangan mudah-mudah. Ibu semua hati-hati nah.
Saya minta maaf nak tegur juga, trend sekarang ni kalangan artis-artis kita pun masalah juga. Kami cerai tapi kami melancong sama-sama. Kami cerai tapi kami masih best friend. Kami cuma tak mahu hidup segumbung saja. Akhirnya anak-anak muda tengok, oh cerai is okay, tak ada masalah, asalkan kita masih baik. Ini bukan budaya. Ini kita kena jaga semua, bukan daripada Islam benda ni. Okey, yang kedua saya nak simpulkan di sini, ingat perkahwinan adalah ibadah terpanjang dalam kehidupan. Saya tahu umur 26, maknanya 26 tahun je saya duduk sebumbung dengan mak ayah saya. Kalau Allah takdirkan umur saya panjang, saya pun nak hidup macam Pak Long maklum depan ni sampai 80 tahun, 70 tahun. Kalau kita tolak bujang punya umur dengan umur kita kahwin, kita akan dapat satu sifir perkahwinan. Umur dalam perkahwinan jauh lebih lama berbanding umur sewaktu bujang. Sebab tu pilih pasangan jangan main-main. Kita nak hidup dengan dia lama daripada hidup dengan mak ayah. Jangan main-main untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kena tukar, ubah, matang, belajar ilmu banyak-banyak, nak jadi seorang isteri dan suami yang baik. Kita jaga benda tu. Dan yang ketiga sekali, yakinlah bahawa bila ini tempat paling panjang, ibadah paling panjang, ladang pahala nak masuk syurga Allah yang terbesar sekali adalah perkahwinan. Kat sini tempat dia. Amri, bukan senang Amri tengok bini dapat pahala. Lah ni sebelum ni tengok dosa. Lawa, dia duduk baca dekat Masjid Busra. Amri kata, dia tengok tak berjaya Masjid Busra. Pelari je tu, pelari di Sarawak. Allah dah kerja kali lama dah pelari juga di Sarawak. Marah. Sebelum ni dosa jadi pahala. Isteri suami bukan itu senyum kan, bukan apa-apa. Senyum abang, pahala banyak mana dah. Ya Allah, Nabi kata pilih pintu syurga mana nak masuk bagi seorang isteri yang mendapat keredaan suami dia. Subhanallah. Yakinlah ladang pahala yang nak bawa masuk syurga adalah perkahwinan. Ini yang kita kena jaga semua-semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Samidan. Terima kasih Masjid Al-Busra, terima kasih orang Mabuk. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Baik, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Dua jam hidup rumah. Dua jam kita bersama dengan anak-anak kita pun tak mati lagi hidup baik. Biarlah tak lepas. Ini pun tak pasal kita buat-buat. Aduh. Kita malam ni berdasarkan kita bicara dengan ahli bakal jenazah. Kita ada arwah pun kita belajar dengan kita. Alhamdulillah kita bersama dalam alhamdulillah. Jadi ambil poin nak berkata ini syurga tadi dia nak rasa pun dah cukup emas lah. Cukup emas lah. Sebab apa? Kita ni ibadah yang paling panjang, yang paling lama hasil ini adalah ibadah perkahwinan kita ni. Duduk dalam keadaan kita sentiasa beribadah, tengok isteri dapat pahala, duduk dalam rumah tangga kita dengan anak-anak kita yang berdapat pahala. Syurga terbiak-biak tu, kita rekat balik. Syurga lihat S yang pertama, syariat, bukan syarikat. Syarikat. Kalau kita nak syarikat, tu lain. Aduh. Syariat. Syariat, lepas tu S, Y mana? Yakin. Dengar tak? Nak bagi. S, Y, U ada rumah. Nampak? Dia bukan duduk di mana dia adanya. Rasa tanggungjawab dia. Apa maksudnya? Nampak? Ji, dia apa? Ini berat. Amin. Lulus. Aku tak poin. Itu InsyaAllah kita bukan ingat saja, mudah-mudahan kita dapat manfaat insyaAllah. Jadi kita ada lagi 3 hari lagi insyaAllah program kita. Terima kasih kepada pihak Alhamdulillah. Sudi datang ke masjid. Aku lama lagi tu. Dia tengok balik masjid tu. Lama mana ada tulis tak boleh main. Tak lagi tahu betul Pak. Kan tak boleh macam kali ini boleh main. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat dalam Allah. Kita dapat ilmu yang sangat-sangat bermanfaat pada malam ini. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang berbahagia insyaAllah. Dan kita dapat bawa keluarga kita semua ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Jadi esok malam tak ada ceramah. Esok malam insyaAllah kita berhibur kita insyaAllah kita bersama dengan kumpulan UNIC esok dan kumpulan lagi. Lupa lah. Garam Syekh Minggu Khamis. Apa dia gitu? Tu adik Umar tu boleh. Adik Umar dan Datuk Menangis. InsyaAllah adik Umar menangis jemaah. Dan kemudian 30 hari bulan hari Sabtu kita akan bersama dengan Ustaz Manis. InsyaAllah
Itu kan beritahu lah kepada yang tak mahu cerita pasal sejarah Melayu kita lewat sejarah lama-lama semua ni, insyaAllah dari Islam ni. Jadi benar-benar ramai-ramai dan juga bersama-sama kita akan buat al-Bushra berselawat insyaAllah dari umat anda insyaAllah pada malam itu. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Nanti sama-sama mengerjakan dan mengarahkan program yang dianjurkan oleh Masjid Al-Bushra Berduk. Ini yang tuan-tuan sumbangkan kepada masjid. Semuanya kita belanja, kita tak simpan insyaAllah. Kita akan belanja. Dan semalam kita berharap kita ada satu aplikasi yang kita nak semua tuan-tuan kalau boleh download aplikasi yang dibangunkan oleh Masjid Al-Bushra Berduk sendiri, iaitu namanya Al-Bushra 2. Dan kita buat aplikasi ini bukan sekadar untuk follow-follow untuk membeli banyak, tapi banyak manfaat yang tuan-tuan boleh dapat dalam itu. Antaranya kita masukkan Al-Quran dalam tu, dan kita masuk cara tuan-tuan pergi mana-mana tak tahu nak cari tempat sembahyang semua, tuan-tuan boleh tekan kat situ saja, dia boleh tengok kat mana surau ataupun masjid yang berdekatan dengan kita. Lepas tu nak cari kiblat, boleh cari dalam dan sebagainya insyaAllah. Dan kita buat satu digital tasbih. Ini tasbih ni kita juga nak update insyaAllah. Kita akan buat challenger tasbih insyaAllah. Maksudnya kita nak challenge lah, siapa yang selawat paling banyak, dia akan dapat label ni ada hadiah-hadiah itu insyaAllah. Kita akan update dari semasa-masa. Dan dalam tu juga tuan-tuan boleh menyumbang semalam. Kita tak lancar lagi sebenarnya aplikasi ni. Dan kita boleh guna lah, kita nak try-try sama lebih kurang yang sebulan yang kita nak try. Alhamdulillah kita kat Rami sangat-sangat baik lah. Kita buat lebih kurang ingat lebih dari 6 bulan lah kita juga bangunkan aplikasi ini. Kita ubah sikit-sikit dan kita bangun ada tabung-tabung yang khas yang kita bangunkan, yang kita letakkan dalam aplikasi tersebut. Semalam dia ingat kutipan tentang aplikasi mana yang ada dalam TikTok pun download kan, Al-Bushra 2 tadi. Ya, tunjuk mana ada dengan bini pun. Kalau tengok yang sini kita ada satu bukan untuk infak. Bukan untuk infak, jadi katakanlah kita letak 3 tabung. Yang pertama adalah mahat angkat Masjid Al-Bushra Berduk. Kita dengan angkat juga yang mana kita bantu mahat di wujud pakai ini, yang mana sekarang kita nak cari lebih kurang RM350,000 untuk kita siapkan projek yang kita sedang bangunkan dekat sana, itu rumah tangga Al-Bushra. Dan kemudian untuk infak fasa terakhir masjid kita letak dua target RM1 juta. Dan kemudian untuk tabung utility masjid elektrik lah, utility ayak, alhamdulillah kita pakai ayak Selangor kan. Tapi untuk api kos dia sangat tinggi, sebulan lebih kurang RM8,500 sebulan. Jadi insyaAllah untuk 2024 kita akan buat cara kasak lah, RM8,500 darab 12 bulan kita tengok berapa jumlahnya. Tapi untuk api untuk bulan ni alhamdulillah sikit lagi kita letak RM8,000 dan hampirlah RM8,122. Artinya itu kita akan tanggung untuk banyak bil api masjid. Sebab masjid kita tak tutup 24 jam. On saja. Lampu solat, lampu lorong solat kita tak padam 24 jam sampai ke pagi. Kemudian kita punya tandas persekitaran semua kita takkan tutup lampu. Main lampu mungkin berapa pun kita boleh masuk Masjid Al-Bushra Berduk. Dan kemudian kita letak mana target, maka dia ada 900 lebih. Alhamdulillah kemarin kita umum kita dapat aplikasi ni. Takat malam ni kita ada 5,237. Masya Allah, terima kasih banyak tuan-tuan. Kami boleh bagi jaminan duit yang tuan-tuan minta untuk masjid kita takkan simpan. Yang tu adalah jaminan yang kita boleh bagi. InsyaAllah doakan kami mudah-mudahan diberi kekuatan istiqamah untuk kami terus melakukan yang terbaik insyaAllah. Mudah-mudahan pahala itu bukan setakat untuk kita, tapi sampai kepada ibu bapa kita insyaAllah. Baik, jadi saya dah itu. Jadi terima kasih banyak dan kita bersilakan. Kita ada sedikit rendah hati. Kursi mana orang? Ada. Boleh suka Nanti pun kita bagi di kawasan daripada kita cakap, rumah rusak pun kita bagi. Begitu. Itu begitu. Mereka kita minta bagi begitu. Baik. Baik.